Set. Wah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada korang para Kimbayu semua. Okey, macam biasa, hari Khamis malam Jumaat kita akan hidang kepada korang 3 kompilasi kisah seram yang berlainan tema, berlainan cerita, mengikut minggu dan mengikut tema-tema tertentu. So hari ni macam aku bagi tahu kat status, dia mungkin agak menyedihkan sebab akhirnya Physics Cream dapat keluarkan video kelima dan rupa-rupanya video kelima tu adalah video kisah seram akhir. So mungkin korang tertanya-tanya kan, apa kisah seram akhir ni kan? Okay, video akhir ni adalah video yang keluar bila mana Physics Cream gagal mencapai 1k subs dalam masa sebulan. Macam awal-awal kita orang ada bagi tahu kan, korang tolong kita orang dapatkan 1k subs dalam masa sebulan ni kan. Tapi memang support, memang aku tak tipu, memang laju gila. Aku sangat berterima kasih kat korang. Physics Cream sangat amat berterima kasih dekat Kimbayu semua. Tapi gagal tetap gagal, maka keluarlah video kelima, which is video akhir daripada Physics Cream. Untuk korang yang pertama kali sampai ke channel ni, korang boleh tengok video-video lain kita orang, naikkan view dia dan jangan lupa tekan like, comment dan share, tekan button notification mana tahu tiba-tiba nanti kita orang upload, korang boleh terus dapatkan informasi dan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Tu, tekan subscribe tu. Walaupun ini kisah seram akhir daripada Physics Cream, tapi korang jangan sedih. Malam ni kita layan dulu 3 kompilasi kisah seram yang kita orang bagi nama Kisah Seram Akhir. So kita teruskan kepada kisah pertama malam ni. Okey, nampak aku dah seorang-seorang sekarang. Kita teruskan kisah pertama malam ni yang aku bagi nama. Okey, sebenarnya sebelum tu, kisah seram yang ni, pertama ni, kisah seram yang dikongsi sendiri oleh Kimbayu, yang mana dia bagi tahu yang ini adalah kisah yang benar-benar terjadi kat diri dia masa dia sekolah dulu. Jadi kalau nak tahu kisah apa, kita teruskan kepada kisah pertama yang aku bagi nama sebagai Jemaah Akhir. Kisah Jemaah Akhir ni adalah dia terjadi kepada seorang kawan aku, yang which is kawan yang aku jumpa dekat U aku. Okay, nak tahu aku U mana, korang kena cari sendiri lah, tak aku boleh tahu kan. So dia ceritalah yang dulu waktu dia sekolah, tak silap aku dalam tahun 2013, tingkatan 1. Okay, kita orang batch 00. So bila 2013, kita tingkatan 1 lah, 13 tahun. Pada waktu tingkatan 1 ni, dia bersekolah di satu ma'had tahfiz, yang mana ma'had tahfiz ni pada asalnya akan dibina di atas tapak kolej lama tau. Sebab ma'had ni first ditubuhkan pada batch kawan aku ni, iaitu batch tingkatan 1 ni. Maknanya mula-mula ditubuhkan, teruslah kawan aku ni dapat masuk ke situ. So kawan aku ni kita bagi nama K lah, K. Okay, pada asalnya diorang akan duduk kat kolej lama tu tau, which is semua lengkap lah. Ada striker semua, ada perabot, tandas pun cukup, ada tempat ampayan semua. Sebab kolej lama sesuai untuk student, mesra student lah. Tapi disebabkan kolej ni terlalu banyak kerosakan, akhirnya mereka terpaksa menumpang di salah satu institut latihan dekat situ. Lokasi kita rasik. Okay, lepas tu sampai dekat institut latihan, kau tahulah institut latihan apa je ada di institut latihan tu. Kalau kita pergi, dia macam ada satu kawasan rumah untuk kediaman, asrama. Lepas tu dia ada kawasan latihan yang macam yang ada sawit-sawit semua. Lepas tu dia ada surau. Tapi kebanyakan kelengkapan tak lengkap lah. So satu hari, pada satu malam ni, kawan aku ni lah, si K ni, pas dia prep habis, dia pergilah makan malam. Okay, dia kata malam tu makanan macam tak berapa sedap tau. Orang sediakan makanan untuk ramai, kadang rasa tu tak cukup. Biasa kau macam pernah duduk asrama, takkan kau tak tahu. Makanan pun tak cukup, macam rasa macam lapar lagi. Dan lepas habis makan malam tu, dia pergi naik. Dia rasa macam, aku nak bancuh ni lah, aku nak makan biskut dengan cicahan. Wah, itu sedap lah. Biasa duduk asrama, kita lapar malam-malam kan, turun apa lagi, bancuh air lah. Pada waktu tu, heater, water cooler tu dia ada di tingkat aras 2 tau. Which is bangunan ni ada 4 layer, ground floor, aras 1, aras 2, aras 3. So waktu tu
Water cooler cuma ada dekat ground floor dengan first floor. Okay, ada satu dengan ground floor je lah. Lepas tu si K ni dia turun, pergi dekat tingkat 2. Okay, tengah-tengah dia bancuh air Milo dia tu kan, nak cicah dia tu, dia bancuh. Okay, siap. Dah siap, dia nak gerak kan. Nak gerak, dia terlanggar seorang kawan dia ni. Dia kata kawan dia ni dia agak rapat lah. Okay, dia terlanggar, pap. Lepas tu dia tengok macam, pahal member aku ni macam berpeluh-peluh kan. Berpeluh macam tu. Dia macam lepas baru berlari. Lepas tu kata, kau ni pahal Zaidi. Kita bagi nama Zaidi lah kawan dia ni. Okay, sebab Zaidi macam familiar kan, budak-budak asrama nama yang tu kan. Dia kata, kau pahal? Tahu aduh, badan aku tak sedap. Kau dari mana ni? Lepas tu si Zaidi ni kata macam, aku baru balik daripada surau. Macam, oh ya. Kau kenapa? Nampak macam tengah macam masalah ke? Macam, tak ada, badan aku tak sedap tu. Macam sakit dada aku ni. Okay, nak jadikan cerita macam tu. Lepas tu dia kata macam, asal dada kau? Aku tak tahu lah, kau tengok sendiri. Lepas tu dia buka tau. Dia selak dekat dada dia. Ada 3 cakaran yang kau tahu tak? Cakaran macam pisau lipat yang kau toreh dalam-dalam. Dan dia menghasilkan lebam. Dia lebam tapi tak keluar darah tau. Macam lepas dah 2 hari ditinggalkan luka tu. So nampak lebam. Dia kata luka tu besar. So dia macam, uish. Lepas tu dia kata, tak apa lah Zaidi, kau pergi rehat lah balik. Sebab bilik dia tu aras 2 tu, satu floor je dengan water cooler tu. Dia kata, kau pergi lah balik rehat. Lepas tu dia kata, okay, pergi rehat lah. Dia pergilah rehat. Lepas tu dia pun naik lah. Lepas makan, tidur macam biasa. Okay. Lepas tu tiba-tiba satu blok tu dengar riuh tau. Tengah riuh macam, lepas tu, bangun. Macam, asal ni. Macam, kau tahu tak, ni ada seorang member kena rasuk. Zaidi. Macam, serius lah Zaidi weh. Lepas tu kawan aku CK ni macam, serius lah. Lepas tu dia pun turun. Dia turun pergi floor 2. Dia nampak dekat pintu dah penuh. Biasa lah, benda yang rare ni akan budak asrama makan kerumun dulu. Dia akan kerumun dulu. Tengah-tengah daripada pintu tu dia nampak macam, ramai orang. Lepas tu datang sampai dekat dia nampak lah. Si Zaidi ni dia tengah bertenggek tau. Bertenggek dekat satu katil yang besar dekat dalam bilik tu. Sebab bilik ni dia ada 3 katil lah. Dia tengah bertenggek dekat katil yang kau tahu tak, 2 katil yang dicantumkan. Biasalah budak asrama dia kalau ada katil besar dia akan cantumkan supaya boleh tidur ramai-ramai. Dia bertenggek ke atas tu macam bertenggek lah. Dia macam ni, macam pandang macam tu. Lepas tu budak-budak yang macam, weh pahal tu dia ni. Lepas tu dia kata yang dia ni dah macam mengeluarkan suara macam apa tu, macam macam tu. Faham? Sebab dia kata suara budak ni halus je tau. Budak ni tak balik lagi, halus. Dan dia ni seorang yang sopan santun, baik. So takkanlah seorang macam ni keluarkan suara macam tu. Lepas tu diorang macam, aduh macam mana ni, panggil warden. Diorang pun turun tengah panggil warden. 2 orang yang diarahkan panggil warden tadi, dia datang balik tau. Datang daripada jauh nampak. Lepas tu diorang kata apa, warden tak ada babe. Tengah-tengah riuh, warden tak ada babe. Lepas tu dia pun macam, ya Allah macam mana ni, try panggil warden ni lah, Aspuri perempuan ni. Lepas tu dia macam, serius lah kau berani ke? Lepas tu diorang macam, aku pun tak berani tu nak pecah masuk Aspuri malam-malam ni. Kan kena bantai dengan sini, elok esok aku kena sidai kan. Tak apa, kena panggil dulu. Kalau macam ni takkan tak buat apa-apa kan. Lepas tu 2 orang ni pun pergi jumpa warden, ketuk-ketuk, tap. Puan. Tap, puan. Tak ada orang jawab babe. Lepas tu orang balik, orang kata warden dah tidur. Tak ada juga. Lepas tu macam, nasib baik ada 2 orang yang bijak, dia pergi turun dekat parking tau. Dia kata tak apa, kita orang turun parking, nanti kalau warden balik kita orang cepat-cepat kita orang ke orang Lepas tu orang tengah-tengah diorang tunggu sekali, alhamdulillah pada akhirnya warden tu sampai tau. Parking elok cantiknya. Dia keluar, naik atas tingkat. Lepas tu nampak dah daripada, okey, budak-budak yang kerumun masuk, warden masuk. Dia aka ustaz warden ni. Dia masuk. Lepas tu, okey, saya tak nak ramai-ramai. Yang ramai-ramai ni boleh keluar. Sikit je tolong saya kat dalam ni. Lepas tu ramai lah keluar. Si K ni dia tetap duduk dalam tu. Sebab dia rasa macam, macam serius Awe Zaidi, kita baru sembang tadi, takkan kau dah jadi macam ni kan. Dia macam curious, rasa simpati pun ada macam tu kan. Si warden macam, kau siapa? Lepas tu dia macam tu. Okay, nama dia kata tak ingat sangat. Okay, yang orang member aku cerita, dia kata tak ingat sangat nama tu sebab tak clear sangat. Lepas tu kau buat apa dalam badan budak ni? Pasal kau kacau dia?
Budak ni biadab. Member lain macam dah, benda siap. Lepas tu si warden ni, "Bahal kau kata dia biadab? Dia ni anak murid aku, kau tahu tak? Ni Mahat Tafiz, sekolah mulia, tahu tak? Bahal kau cakap biadab?" Kata, "Dia berlari dalam surau. Aku memang pantang orang macam ni." Lepas tu ustaz tu dah rukiah semua elok-elok cantik. Esok pagi dia elok. Okey. Lepas tu si K ni jumpalah esok pagi kan, tengah-tengah makan semua dia jumpa, kata, Zadi kau okey tak? Macam, "Aku okey je bro, Ustaz. Macam tak ada awan semalam kau macam teruk ke." "Tak ada, aku okey, cuma siapa nak sikit lah kan." Lepas tu dia kata, "Kau ingat tak malam tadi apa jadi?" Macam, "Kau ingat tak yang kau jumpa aku masa aku bancuh air tu, yang terlanggar tu, yang nasib baik tak tertumpah lah kalau kat baju kau tu. Kalau tak memang pedih luka kau tu." Lepas tu macam, adakah aku jumpa kau?" Wah, sudah. Lepas tu member aku macam, serius lah kau yang tak ingat? "Yalah, sebab," lepas tu si Zaini sambung cerita, "sebab semalam aku duduklah dekat satu kafe tau. Aku lepak dengan member aku, tengah tunggu makanan lebih. Kot-kot lah si kafe tu bagi kita makanan lebih. Aku naklah sapu sikit kan. Lepas tu tiba Ustaz Manap ni, dia panggil si Zaidi, cakap, "Zaidi, sini jap." Dia kata, "Kenapa Ustaz?" Lepas tu Ustaz Manap, "Kau pergi surau, okey? Kau pergi ambilkan aku kunci jap, kunci kereta, Ustaz. Kalau takut ajak member. Okey Ustaz, nanti saya datang." Lepas tu okey cepat. Lepas tu si Zaidi ni okey, dah ambil makanan semua tapau, balik nak pergi balik dom tu, dia nak kena pergi surau. Lepas tu dia nampak kawan-kawan dia dah jauh kat depan. Tu dia macam, biarlah aku pergi seorang lah. Malas pula nak panggil orang. Pergi seorang. Punya berani waktu tu. Kau tahulah, dia tempat institut latihan tau. Tempat terpencil dekat sawit. Dia bukan hutan, dia sawit. Yang kau tahulah malam creepy macam ni. Lepas tu dia masuk kat dalam surau yang dah gelap tu. Dia masuk dengan dalam keadaan cemas macam, dia tahu budak sekali satu kan. Tak, dia bukan isu budak sekali satu. Memang kalau aku baru aku takut. Macam, tak apa, aku masuk sampailah pintu kan, pintu tempat solat, ruang solat tu dia buka. Tak buka lampu ni. Lepas tu mana kunci Ustaz Manap ni? Lepas tu nampak ada kunci dekat tiang. Okey, satu tiang ni dekat je, memang dekat gila dengan dia. Okey, tak apa, dia lari, dia ambil kunci tu. Lepas tu dia lari, ada pusing. Tengah-tengah dia pusing, kau tahu dia nampak apa? Dia pusing, dia nampak ada satu lembaga. Lembaga tu cakar dia, babe. Dicakar terus gelap. Dia tahu-tahu je, esok paginya dia dah sakit-sakit badan. Lepas dah kena rukiah dengan ustaz tu, dia sakit-sakit badan semua kan. Lepas tu diorang kata, lepas tu si member aku ni lagi lah macam, "Ya Allah, jadi aku sembang dengan siapa semalam?" Aku dah remah. Dia kata macam, "Aku sembang dengan siapa semalam, dah lah kering waktu tu." Macam, tak apa weh, kau pergi rehat lah. Kalau nak minyak aku bagi, nak tak? Ya Allah, aku kering dengan siapa? Tahu tak, benda tu berlarutan dalam 3 hari. Dan orang kata diorang terpaksa pusing satu blok tu dan baca ayat kursi tau. Okay, lepas tu kau tahu sebab apa? Sebab si jin yang rasuk dia ni, dia kata budak ni biadab, dia lari dalam surau. Sebenarnya mungkin salah faham lah, yang mana budak ni lari sebab takut. Dan jin ni mungkin lah dia tengah solat ke apa kan, ataupun mungkin dia memang penunggu surau tu. Tengah-tengah dia solat ke, tengah-tengah dia sujud, tiba-tiba kau berlari, kau langkah dia. Ataupun dia tengah-tengah zikir, tiba dia nampak terlanggar dia. Macam apa benda siap budak ni, dah lah dia tengah khusyuk kat situ, kau kacau pula. Mana tak mengamuk kan, cakar yang kau padam. So nampak, special untuk episod kali ni. Selalunya setiap minggu baru kita orang tukar-tukar orang kan, tapi ini satu episod kita tukar orang macam tu. So tanpa buang masa, kita terus ke kisah kedua malam ni. Kisah yang aku bagi nama Pohon Akhir. So kisah Pohon Akhir ni bermula dengan sebuah keluarga yang terdiri daripada ayah, ibu dan anak-anak dia yang akan balik pada setiap cuti semester atau penggal persekolahan. Macam sekolah rendah dengan sekolah menengah akan ada cuti penggal kan. So setiap cuti-cuti macam tu, diorang akan balik and lawat Tok Wan dan Tok diorang. So Tok Wan ni, bagi macam aku sendiri, Tok Wan ni adalah gelaran untuk atuk lelaki, and Tok ni adalah gelaran untuk atuk perempuan, macam nenek, tapi kita panggil Tok. So Tok Wan dan Tok, setiap cuti penggal persekolahan, si ayah dan ibu ni akan balik untuk lawat atuk dan nenek diorang,
And tolong apa yang patut lah untuk ringankan beban orang kan. So si ayah ni terkenal dengan ringan tulang dia. Sebab kalau dia balik mesti dia akan tolong Tok Wan dia ni uruskan apa benda yang patut, macam uruskan ladang getah. Sebab Tok Wan dia ni ada ladang getah. So nak dijadikan cerita, satu hari ni si ayah nak tolong Tok Wan dia pergi uruskan ladang getah. Kau bayangkan ladang getah macam mana? Kalau bukan pasal kisah seram pun, kau pergi je ladang getah tu memang seram. Sebab dia, ladang getah ni dia tak apalah, nanti kau tengok je gambar nanti. Kemudian si isteri ni pun nak ikut sebab nak teman si ayah ni lah. So diorang pun berdua pergi naik kereta sebab sepatutnya naik motor. Tapi time tu pula motor buat hal, motor Tok Wan diorang buat hal. So diorang pun naik kereta pergi ke ladang getah. Menori ni dia kena waktu pagi tau, macam dalam pukul 4 macam tu. So diorang ni sampai, kau bayangkan diorang bangun awal gila. So diorang ni sampai dekat kebun getah tu, ladang getah tu dalam pukul 4. Memang pagi gila lagi, subuh pun belum masuk. So sampai-sampai kat ladang getah, si suami ni, si ayah ni buat kerja macam biasa, menori kan, menori getah. So si isteri ni tolong daripada segi pencahayaan, which is dia ambil torchlight and dia suluh lah dekat suami dia tengah buat kerja kan. Sebab gelap kan, time tu subuh gelap. And dalam ladang getah pula tu, so cahaya bulan pun terlindung. Tengah-tengah toreh ladang getah ni, si isteri ni duduk suluh kan. Duduk suluh. Tiba-tiba mata dia tertangkap dekat satu pokok. Kalau kau dapat bayangkan, ladang getah ni, aku pernah tengok ladang getah. And ladang getah dia akan bersusun tau. Satu. Macam satu jalan tu semua pokok getah. And then baris kedua pokok getah lain. Baris ketiga pokok getah lain. So penuh lah pokok getah. Si isteri ni duduk suluh tadi, dia ternampak ada satu pokok. Mata dia tertangkap dekat satu pokok. Tengah tengok suluh kan. Tiba dia nampak satu pokok. Sebab pokok tu bergoyang. Setahu aku lah, pokok getah ni dia keras. So dia macam susah sikit nak goyang. Tapi isteri ni macam, oh tak apa lah, angin kot, angin. Tapi pelik lah sebab pokok yang bergoyang tu satu pokok je. So tengah duk dia suluh, teman suami dia macam biasa. Suami dia pun menori getah kan. Apa yang membuatkan si isteri ni makin cuak? Bila dia nampak, kan aku cakap tadi pokok getah tu dia sebaris kan. Pokok getah yang hujung tadi, yang bergerak satu, yang jauh gerak. Tiba-tiba pokok getah kedua gerak. Pokok getah ketiga bergoyang. Tiba-tiba pokok getah keempat goyang. And pokok getah tu bergoyang, macam satu goyang, tiba-tiba dua goyang, tiba-tiba tiga goyang, empat goyang. And pokok yang bergoyang tu ikut ke mana saja si suami dengan isteri ni pergi. Sampai pokok getah yang ditoreh oleh suami bergoyang. Lepas tu ada titisan-titisan hujan kena. Sebab embun, titisan embun macam tu kot. Pagi-pagi kan, kena embun. Si isteri ni dah tak sedar hati lah. Lepas tu si suami ni buat lek teruskan toreh getah. Put dalam beberapa ketika, si suami macam ni, kata okey lah, Yang, jom masuk kereta dulu, ngantuk lah, kita tidur jap. Diorang pun masuk. Si suami ni pun tidur. Dia kata ngantuk. Si isteri ni diintai daripada tingkap kereta. Dia nampak pokok tu bergoyang satu-satu. Bergoyang. Dia buka CD, ayat-ayat suci Al-Quran semua dia buka, pejam mata, and then dia tertidur. And kisah ni dirahsiakan kepada suami dia sampailah diorang balik semula daripada kampung diorang, which is diorang balik rumah diorang balik lah. And yang memeranjatkanlah suami dia ni cerita. Suami dia ni bagi tahu, baru suami dia buka cerita, suami dia cakap sebenarnya yang suami dia kata, okey Yang, jom kita masuk, abang dah penat-penat ni, ngantuk lah. Sebenarnya bukan ngantuk sangat pun. Si suami ni nampak, dia kata ada makhluk besar, hitam, berbulu.
Weh, aku tak tahu kenapa makhluk hitam berbulu ni dia famous tau. Banyak gila orang cerita tau. Aku meremang. Dia, kau bayangkan tak? Dekat ladang getah yang gelap. Kalau aku takut tau, ladang getah yang gelap, kau nampak cuma pokok-pokok getah. Tiba-tiba kau nampak macam ni. Ada benda besar berbulu dia macam ni. Pergi dekat satu pokok, dia gerak-gerak satu. So ya, aku sampai berair mata aku ni. So tak apa. Dan akhir kita sampai ke video akhir dalam kompilasi kisah seram akhir. Okay, kita sampai video ketiga. Kalau tadi video pertama kita dah cerita pasal jemaah akhir. Lepas tu sekarang, lepas tu Fikri dah cerita pasal pohon akhir. Yang ketiga ni kita nak cerita pasal penumpang akhir. Kisah seram penumpang akhir ni diceritakan sendiri oleh salah seorang Kim Bayu yang aku bagi nama dia, kita panggil mesra Hairi. Okay, dia ceritakan kat kita orang, dia voice note aku dan dia bagi tahu ni adalah kisah seram yang benar-benar terjadi kat diri dia. Okay, so satu hari dia pergi ke kawasan Lata tau. Kalau korang tahu, Lata ni sebenarnya di kawasan yang macam air sungai. Okay, sungai. Korang dapat bayangkan sungai ada batu-batu yang ada pokok-pokok tu kan. Dia macam kawasan sungai. Tapi Lata ni yang beza dia dengan sungai adalah dia lebih cantik dan lebih jernih. Faham tak? Sebab aku pernah pergi lah Lata berapa kali di masa aku duduk U hari tu, dekat Terengganu. Banyak juga Lata kat Terengganu. Boleh kata antara yang paling cantik pernah aku jumpa. So satu hari dia orang pergi lah weekend kan. Dia orang pergi, lepas tu nak ingat nak bakar lah macam BBQ gitu kan. Naik sampai atas, dia orang panjat bawa barang semua. Dah sampai ke atas tu, kedudukan Lata tu dia macam ni, batu dia macam kat bawah kan, jalan raya. Kau kena naik tangga sikit, lepas tu ada kawasan atas untuk korang berkemah. Bawah tu baru kau ada batu-batu, lepas tu ada air. Kat situ orang boleh mandi. So satu hari orang tengah bakar-bakar tau. Hari ni tengah bakar-bakar. Bakar, tapi ada seorang kawan dia ni perasan tau. Kita bagi nama dia Joe lah, Joe. Macam Joe ni kenapa senyap dia tadi kan, macam semacam. Tapi dia tak fikir banyak ah. Sebab waktu tengah happy tu nak sibuk pasal hawa tak dia kan. Tu diorang pun pergi dekat atas tu bakar sedap-sedap tu, pergi mandi pula kan. Memang dah lupa si Joe ni. So nak dijadikan cerita, diorang ni dah sampai ke atas tu, diorang bakar semua, so, mandi, lepak-lepak kan, santai semua. Tapi diorang perasan yang si Joe ni senyap tau. Joe ni senyap dari tadi. Macam kita dah daripada awal seronok-seronok, dia senyap. Kita dah mandi, dia senyap kan. Dia kalau ambil makanan pun dia ambil macam ni. Dia ambil makanan yang dah bakar-bakar tu, dia ambil nasi semua. Dia pergi kat tempat dia balik, dia duduk seorang-seorang makan. Senyap. Lepas tu nanti dia ambil air, duduk balik tempat dia minum seorang-seorang. Dia tak campur orang. Lepas tu macam, apa benda siap? Kau bayangkanlah kau pergi lepak tapi macam tu perangai. Itu macam si member aku, si Hairi ni dah, okay tak apa, dia ambil jalan mudan. Dah duduk sebelah Joe tu. Joe, kau ada masalah ke? Si Hairi diam, pandang atas, macam menikmati indahnya alam tu sangat. Macam tersangat menikmati lah. Senyap. Lepas tu macam, kau kalau ada masalah boleh share. Tu si Joe ni macam senyap ke. Tu si Hairi ni macam, kau broken ke? Macam caca, macam mesra sikit kan. Kau broken ke? Alah tak broken lah, asal perempuan. Relax kita muda lagi. Siap. Joe ni tak diam kan. Tu dah, alam tak. Pergi kat member tadi lepak kan. Lepak tu dia teringat, alah ada barang tinggal, nak masak kuah ke apa, senduk yang tu kan. Aduh macam mana boleh lupa ni. Tak apa, aku pergi turun. Si Hairi ni macam tak apa, aku pergi turun ambil barang yang tinggal tu. Tiba-tiba si Joe ni yang dia tadi senyap kan. Dia kata macam, weh jom aku nak ikut. Tiba-tiba macam tu. Si Hairi ni macam pelik lah. Tadi aku ajak kau sembang, kau main belagak kan. Lepas tu tiba-tiba nak ikut kan. Tak apa lah, kalau dah dia ceria okey je lah kan. Turun dengan si Joe ni. Dia turun sampai dekat bahagian bawah tu yang korang nak masuk kereta tu kan. Sebelum nak pergi ke jalan raya, nak masuk dalam kereta, dia akan ada satu macam denai tau. Denai tu yang macam kawasan mandi sungai terus lah. Budak si Joe ni boleh pergi ke kawasan tu, terus nak masuk sungai tau. Lepas tu macam, waktu tu dah senja dah. Macam
Weh, kau jangan buat perangai, kita dah nak balik. Lepas tu dah senja, jangan buat perangai. Lepas tu dia tarik member ni. Si Joe ni macam melawan tau. Dia pandang depan tapi melawan. Dia pergi depan. Lepas tu si Hairi macam, kau jangan nak melawan lah. Lepas tu dia tarik, pop, ambil barang semua, naik atas. Dah sampai atas, lepas tu settle. Okay, dah nak malam ni, nak senja. Kita set up semua. Senja dah pun kan. Apa-apa jadi bahaya pula. Settle barang, masuk kereta, balik kan. Dalam perjalanan balik, si Joe ni buat perangai lagi tau. Tak habis dekat punya piknik tau, boleh buat perangai. Dia pergi main ni, tingkap. Main pandang luar. Turun. Lepas tu member yang depan, dia naik balik. Lalu Joe ni dia turunkan balik. Si pemandu ni macam, dia ni naik balik. Dia macam, si Joe ni dah dia berdua je dengan si Hairi ni, member aku ni. Dia turun balik. Member yang depan ni dah pisang. Dia pergi tekan naik atas, dia kunci lock. Lepas tu Joe ni tekan, senyap. Tu diorang sampai kat rumah. Malam tu lepak dalam bilik semua. Diorang sembang. Seorang ada buka tu, adalah seorang buka cerita macam, kau pasal nak Joe? Aduh, tadi aku try ajak dia sembang tau, tapi tu ada macam semacam tu aku rasa. Lepas tu adalah salah seorang kawan dia ni yang taklah arif, tapi tahulah juga pasal bab mistik gaib ni kan. Dia kata dia tu dah kena lah tu. Macam, kenapa? Alah, biasa lah kalau tempat-tempat macam tu, biasa lah. Dia dah, bukan dia tu, senang cerita bukan dia. Macam, dia dah kena, alah, biasa lah kena kacau yang tu. Lepas tu, dia ada buat benda pelik lah masa korang pergi turun tu. So si Hairi macam, ada ke? Ada. Masa aku turun tu, si Joe ni nak pergi masuk sungai. Aku dah kata. Itu kalau kau tak tarik dia, memang korang berdua lesap tu, tak jumpa. Memang hilang, kita orang balik tanpa korang berdua lah. Lepas tu macam, si Hairi ni macam, serius lah tu. Lepas tu dia macam, alhamdulillah aku tarik budak tu tu. Kalau tak memang tak balik hari ni. Lepas tu dia kata, lepas tu kau perasan dalam kereta tadi dia main selak-selak ni, tingkap. Lepas tu si Hairi ni, aku perasan. Dia tengah panggil kawan dia. Lepas tu si Hairi ni lagi lah. Dah lah dia duduk sebelah, berdua je dengan budak tu. Lepas tu kawan dia pula kata macam, dia pergi main tu sebab dia nak ajak kawan dia yang kat sana tu masuk tau. Masuk ikut kita balik. Dah lah korang duduk berdua je kat belakang tu, boleh lah muat lagi seorang kan. Tapi apa-apa pun si Hairi ni bersyukur juga lah, sebab dalam perjalanan balik tu sampai rumah benda tu tak ikut balik. Yang jadi tu masa kat sana tu, sebab baik benda tu tak ikut balik, kacau diorang sampai dekat hostel. Tu je, kisah pendek tapi bagi aku seram lah. Sebab aku pernah pergi dan aku rasa macam, kalau aku pergi lagi macam mana kan. Tiba-tiba ada yang buat perangai macam tu, memang kita tinggal je. So sampai sini kompilasi kisah seram akhir kita orang. Cukup aku rasa setakat ni kot, sebab aku dah ngantuk, aku nak pergi tidur lepas ni. Dan macam aku beritahu tadi, ada pengumuman penting yang kita orang nak bagi tahu korang sebelum kita orang tutup video kan. So korang dengar baik-baik pengumuman ni. So pengumuman penting yang kita nak bagi tahu ni adalah video kelima yang kita orang upload ni adalah video akhir. Tapi bukan yang terakhir tau. Video akhir ni adalah video akhir untuk bulan 8. Nani? Omae wa mou shindeiru. So bulan 9 nanti kita orang tetap akan menemani korang Khamis malam Jumaat macam biasa. Korang suatu lah kita kata daripada awal, jangan saya sedih, kita enjoy kan. Sebab ini merupakan penutup untuk bulan 8 je. So korang jangan judge kita orang kan, macam budak baru tapi tiba-tiba nak target besar dan bukan sebab kita orang saja nak target besar, tapi sebab supporting korang tu yang sampai kita rasa macam tak mustahil untuk capai 1k tu kan. Rasa macam tak adil lah. Dan sebenarnya kita orang tak adil lah untuk kita orang berhentikan channel ni bila kita orang dapat terlalu banyak love dan support daripada korang kan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam next video, insyaAllah waktu dan tempat yang sama, channel yang sama, Fizik Screaming Syawal insyaAllah. Itu je. Assalamualaikum, selamat malam, kamsahamnida, annyeong.